Okay, Assalamualaikum, hai semua. Hari ni kita nak tengok eksperimen yang berkaitan dengan sel kimia, iaitu kita nak tentukan nilai botan dalam sel kimia. Okay, itu daripada eksperimen 1A, daripada buku teks muka surat 29. Okay, tujuan eksperimen ni kita nak tentukan nilai botan dalam sel kimia dengan menggunakan pasangan logam yang berlainan. So, seperti yang kamu tahu, dalam sel kimia dia melibatkan dua elektrod yang berbeza yang dicelupkan ke dalam elektrolit. So, kita nak tengok nilai botan tu apabila dua elektrod yang berlainan dicelupkan. So, dekat sini pemoleh ubah yang dimanipulasi adalah pasangan logam, iaitu elektrod apa yang digunakan sebagai katod, anod. So, elektrod yang berbeza-beza tu kita nak lihat dia punya nilai botan yang terhasil. Ini adalah nilai botan tu adalah yang bergerak balas. Dan yang dimalarkan adalah isi padu dan kepekatan elektrolit tersebut. Okay, untuk menentukan nilai botan dalam sel kimia ni, sama ada kamu kamu boleh set up seperti ni, iaitu sel kimia yang ringkas, di mana dua elektrod yang berbeza kita akan celupkan ke dalam larutan yang sama. Seperti yang ni, larutan kuprum 2 nitrat, iaitu pita magnesium kita pairkan dengan jalur kuprum. So, kita nak tengok bacaan dia tu. Bila dua-dua dia celup, berapa bacaan dia. So, yang ni prosedur untuk sel kimia ringkas ni. Iaitu dekat sini gosok pita magnesium, paku besi, jalur zinc, jalur plumbum, jalur stannum, jalur kuprum dengan menggunakan kertas pasir. Kemudian tuangkan larutan kuprum 2 nitrat ni ke dalam sebuah bikar separuh penuh. Kemudian lepas kamu tuangkan, kamu sambungkan pita magnesium. Okey, awal ni kita guna pita magnesium dengan jalur kuprum. Sambungkan pita magnesium dan jalur kuprum ke voltmeter, sambungkan dengan menggunakan ini adalah wayar penyambung. Kemudian celupkan pita magnesium dan jalur kuprum ni ke dalam larutan kuprum 2 nitrat bagi melengkapkan litar. Kemudian rekodkan bacaan voltmeter. Kita tengoklah berapa bacaan dia. Bacaan voltmeter, logam di terminal negatif dan logam di terminal positif. Kita tengok bacaan dia. Okay, kemudian kita ulang langkah ni 3 sampai 5 tadi dengan menggunakan paku besi. Maksudnya kita gantikan pita magnesium ni nanti dengan paku besi dengan kuprum, jalur zinc dengan kuprum, jalur plumbum dengan kuprum. Okey, yang ni pula adalah cara yang kedua. Tadi adalah yang sel kimia ringkas, itu gunakan satu larutan yang sama. Okey, yang ni pula sel kimia yang menggabungkan dua sel setengah. So, kamu ada sel setengah dekat sini, sel setengah sini dengan menggunakan dua larutan yang berbeza. Okey, ini adalah pasu beliang. Dalam pasu beliang ni ada larutan magnesium nitrat. Manakala dekat luar ni, jalur kuprum kita celupkan dalam larutan kuprum 2 nitrat. Okey, sama juga prosedur pertama, gosok ke semua logam-logam ni. Kemudian nombor 2, tuangkan larutan magnesium nitrat ke dalam sebuah pasu beliang dan larutan kuprum 2 nitrat ke dalam sebuah bikar. Kemudian masukkan pasu beliang ke dalam bikar. Lepas kamu masukkan dalam bikar ni lah. Kemudian sambungkan pita magnesium dengan jalur kuprum dengan menggunakan wayar penyambung. Kemudian celupkan pita magnesium ke dalam larutan magnesium nitrat dan jalur kuprum ke dalam larutan kuprum 2 nitrat. Okey, lepas dicelupkan, tengok dia punya berapa bacaan voltmeter. Okey, kita akan ulang langkah-langkah ini tetapi kita akan menggunakan larutan yang berbeza. Larutan ni dia bergantung kepada elektrod yang digunakan. Jika kamu menggunakan elektrod magnesium, so dia punya larutan pun mesti larutan magnesium nitrat. Kalau kamu gunakan tadi adalah paku besi kan ferrum. So, larutan yang digunakan adalah ferrum 2 nitrat. Kalau kita gantikan magnesium dengan zinc,
larutan dia adalah zinc nitride. So dia bergantung kepada elektrod yang digunakan. Untuk larutan dalam pasu berliang. Untuk yang dekat luar ni sama je sebab kita guna kuprum. Okey, seterusnya rekodkan semua pemerhatian dalam jadual di bawah. So kamu ada pasangan logam tadi, contohnya magnesium dengan kuprum, berapa nilai voltan yang diperhatikan? Okey, catatkan dekat sini. Seterusnya pasangan logam ferrum dengan kuprum, berapa nilai voltannya dan seterusnya. Okey, seterusnya tentukan terminal negatif dengan terminal positif. Terminal negatif ni adalah sebagai anode, manakala terminal positif sebagai kathod. Okay, terminal negatif ni proses yang berlaku adalah proses pengoksidaan, manakala terminal positif pula berlakunya proses penurunan. Okay, kamu boleh tentukan dia, boleh tengok daripada siri keupayaan elektrod piawai. Kita tengok contoh antara magnesium tadi dengan kuprum. Okey, kita punya pasangan tadi, pairing tadi adalah magnesium dengan kuprum. Mana kuprum? Okey, magnesium dengan kuprum. Seperti yang kamu tahu, semakin ke atas, dia mengalami tidak balas pengoksidaan. Maksudnya senang mengalami tidak balas pengoksidaan. So, yang kat sini antara magnesium dengan kuprum, kita ambil magnesium. Magnesium sebagai terminal negatif sebab dia senang mengalami tidak balas pengoksidaan. Manakala terminal positif kita adalah kuprum. Okey, contoh pasangan logam lagi. Pasangan logam ferrum dan kuprum. Untuk yang ni boleh tengok juga. Terminal negatif kita ferrum sebab lebih mudah mengalami pengoksidaan. Manakala terminal positif kita adalah kuprum. Okey, boleh tengok dekat sini lah. So kamu ada ferrum dengan kuprum. Ferrum memang di atas, so dia mengalami tidak balas pengoksidaan lebih senang berbanding kuprum. Okey, seterusnya perbincangan untuk eksperimen ni. Yang pertama, tuliskan setengah persamaan pengoksidaan, setengah persamaan penurunan dan persamaan ion keseluruhan. Untuk pasangan kita untuk elektrod magnesium dengan kuprum tadi, so yang mengalami tindak balas pengoksidaan adalah magnesium, manakala yang mengalami penurunan adalah kuprum. So daripada sini tadi magnesium dia punya persamaan setengah adalah magnesium akan menghasilkan magnesium ion dan membebaskan 2 elektron. Manakala untuk kuprum pula, kuprum ion akan menerima elektron menghasilkan kuprum atom. So ini untuk tindak balas pengoksidaan, manakala ini adalah untuk penurunan. Untuk proses pengoksidaan memang kita akan mulakan daripada sebelah kanan sebagai dia punya bahannya magnesium, kemudian dapat Mg2+ plus 2E. Tapi untuk penurunan kita boleh terus salin daripada sini, iaitu Cu2+ terima 2 elektron menghasilkan Cu. So untuk persamaan ion keseluruhan, disebabkan elektron dia sama, kita boleh terus salin je. So bahan dekat sini kamu ada magnesium dengan kuprum, ion kuprum. So buat dia punya sebagai bahan. Kemudian menghasilkan Mg2+ dan Cu. Okay, sama juga dengan pasangan ferrum dan kuprum. Okay, yang mengalami tindak balas pengoksidaan tadi adalah ferrum, iaitu paku besi tadi. Okay, mana ferrum? Okay, ferrum. Ferrum akan menjadi Fe2+ dan membebaskan elektron. Dan elektron yang dibebaskan tu pula akan diterima oleh copper ion. Cu2+ terima elektron menjadi kuprum atom dalam bentuk pepejal. Pasangan dia ni pun sama juga buat ion keseluruhan. Untuk pasangan zinc dengan kuprum pula yang mengalami tindak balas pengoksidaan adalah zinc. Okay, so dia punya persamaan setengah Zn menjadi Zn2+ dan membebaskan elektron. Siapa yang terima elektron tu pula yang dibebaskan ni? Cu2+ juga terima elektron menghasilkan Cu. Ini tidak balas penurunan. Okay, untuk pasangan Pb dengan Cu. Pb yang ni. So plumbum akan
akan menjadi pelambab ion dan membebaskan 2 elektron tidak balas pengoksidan. Kemudian ion kuprum 2 menerima elektron masihkan kuprum atom. Okey, dan seterusnya buat persamaan ion keseluruhan. Yang pertama semua ni adalah setengah persamaan pengoksidaan manakala setengah persamaan penurunan. Okey, yang kedua, tuliskan notasi sel bagi sel kimia itu. Okay, kamu dah tahu yang mana satu anode, mana satu kathod. So, sebelah sini semua adalah sebelah anode, iaitu terminal negatif. Manakala sebelah sini adalah kathod ataupun positif terminal. So, yang ni boleh salinlah magnesium sebagai dia punya elektron akan menjadi magnesium ion, ferrum akan menjadi ferrum ion, zinc akan menjadi zinc ion, plumbum akan jadi plumbum ion. Manakala untuk proses dekat sini, kathod adalah proses penurunan kan. Copper ion ni akan terima elektron masukkan kuprum. Semua copper ion ni akan menerima 2 elektron masukkan atom kuprum. Okay, hitung botan secara teori. Secara teori ni kita boleh dapatkan nilai dia daripada siri keupayaan elektrod piawai. Okay, formula dia ialah E not kathod tolak E not anode. Ni semua dah biasa kan? So, kamu cuba juga buat, dapat tak nilai yang sama. Okay, seterusnya aktiviti 1G. Ada 2 soalan, aktiviti 1G dan soalan nombor 6 ni. Okay, buat sebagai latihan dalam buku latihan kimia. Dan cikgu akan bagi kumpulan yang akan present untuk 1G dengan soalan nombor 6. Kita jumpa pada kelas berikutnya. Terima kasih semua.